العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Berfirman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Alhamdulillah, tentang mulia dan syukur kepada Allah SWT dalam kesempatan ni Allah SWT masih lagi bagi kita peluang untuk hadir rumah Allah, untuk hadir di rumah Allah SWT. Satu nikmat yang besar daripada Allah SWT, di mana Allah SWT telah bagi kita peluang untuk datang ke rumah Allah SWT. Dan seterusnya kita akan menunaikan solat Jumaat. Yang mulia untuk setiap amal di sisi Allah SWT ni sangat berharga. Setiap amal yang kita buat di sisi Allah SWT ni sangat berharga. Bila mana kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allah SWT akan tumbuhkan satu pohon di syurga ni. Ini pohon di syurga ni dia akan kekal selama-lamanya kan. Di dalam syurga ni kalau satu orang dia nak kalau satu orang dia nak bertani, satu orang dia nak bertani ni, bila mana dia tanam je pokok tu, tanam je biji benih tu, pokok tu akan tumbuh dengan serta-merta kan. Dan dalam syurga ni satu orang yang masuk syurga ni dia akan setiap semakin hari dia semakin cantik kan, semakin cantik. Dalam syurga ni tidak ada buang air dan tidak ada tidur kan. Satu orang ni bila dia makan dalam syurga ni dia akan dia akan berpeluh. Kesan daripada dia makan ni dia akan berpeluh dan mengeluarkan bau yang haruman. Dalam syurga juga dikatakan ada satu pokok, satu pokok bila mana ahli syurga ni dia nak dia nak pakaian, maka dia datang pada satu pokok ni dan daripada pokok ni akan turun satu ranting ataupun satu dahan. Daripada dahan ni akan tumbuh akan keluar bermacam-macam pakaian kan. Kemudian dalam syurga ni juga ada buah. Dalam syurga ni setiap orang yang makan buah ni makin hari makin sedap lah. Makin hari makin nikmat. Antara perbezaan syurga dengan dunia ni walau kita makan makanan yang sedap lah, contohnya sate sebagainya kan. Makanan yang sedap ni kalau kita makan hari-hari kita akan jemu kan. Tapi dalam syurga dia tidak ada jemu, makin hari makin sedap kan. Dalam syurga ni satu orang dia nampak satu ekor satu burung atas dahan
Kemudian dia apa? Dia dia nak makan lah, nak teringin nak makan burung tu. Bila mana dia buat niat dia, maka burung yang terdahan tadi akan apa? Akan tersedia dalam pinggan kan. Dan ahli syurga akan makan kan. Ahli syurga ni dia makan bukanlah sebab dia apa? Lapar. Tapi ahli syurga ni makan sebab nikmat dalam syurga kan. Satu orang lelaki yang biasa, satu orang ahli syurga yang biasa ni dia akan ada kekuatan apa? Kekuatan 100 orang manusia. Ahli syurga yang biasa ni dia akan ada kekuatan 100 orang untuk apa? Untuk makan dan untuk apa? Bersama isteri kan. Di dalam syurga ni suara yang apa? Suara kita merdu seperti apa? Seperti Nabi apa? Nabi Daud alaihi salam. Kemudian cantik seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian akhlak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kehidupan kita kan. Kampung kita yang kita akan jumpa. Barang siapa yang apa? Dan di akhir kalam dia dapat ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk syurga kan. Jadi kehidupan dunia ni sangat sementara 60 tahun, 70 tahun kan. Suatu hari kita akan tinggalkan dunia ni. Satu orang yang apa? Masuk syurga ni Allah SWT. Allah SWT akan apa? Akan bagi dalam hadis beritahu apa ni besar dia. Orang yang akhir sekali masuk syurga ni, syurga dia ni besar 10 kali daripada dunia kan. 10 kali ganda daripada dunia. Kemudian satu orang yang masuk syurga ni dia dapat melihat khazanah Allah SWT. Kalau dia nak minum ni, air minum tu akan masuk apa? Air tu akan datang dekat mulut dia kan. Dia katakan ahli syurga ni dia boleh minum air dalam apa juga keadaan. Hari ni kita nak minum air ni kena apa ni? Kena carilah pergi kedai ataupun tuang dalam cawan atau pergi dekat kawe sebagai dia. Tapi ahli syurga ni dia air ni dia masuk datang kat mulut dia kan. Datang kat mulut dia. Dia air ni datang kat mulut dia sama ada dalam keadaan dia apa? Baring, dalam keadaan dia duduk atau dalam keadaan dia berdiri kan. Ni jadi dalam apa keadaan ni air ni akan datang kan. Air ni akan datang dan masuk dalam mulut dia kan. Dia katakan bila ahli syurga ni dia makan satu apa? Dia makan buah satu ranting akan turun, dia makan buah kemudian dia petik buah ni. Kemudian apa? Sebelum buah tu sampai dekat mulut dia, ada tempat yang dia petik tadi akan tumbuh buah. Akan tumbuh buah yang baru kan. Tapi bila mana dia makan dalam surga ni makin apa? Makin lama makan makin sedap kan. Makin sedap kan. Jadi ahli syurga ni dia akan duduk dalam syurga selama-lamanya kan. Ahli syurga ni ada antara ahli syurga ni dia ada mahligai kan. Mahligai yang dia buat daripada apa? Satu biji mutiara kan. Satu butir mutiara. Satu mahligai. Ketika Nabi SAW masuk ke dalam syurga, dia buatkan maka dia terjumpa satu mahligai. Maka sahabat tertanya ini mesti rasa apa? Satu mahligai yang dia buat daripada satu biji mutiara. Maka sahabat tanya ni mesti rasa mahligai apa? Abu Bakar. Nabi SAW beritahu ini adalah mahligai Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar. Ada mahligai Tuan Mulia. Kalau kita nak bandingkan mahligai apa?
Melugai di apa ni di surga ni, dengan rumah kita kat dunia ni, canggih-canggih rumah kita pun mungkin kita apa macam reban ayam je awal kita kan. Aku apa di surga ni Allah SWT bagi kita mahligai yang apa sangat indah, jauh beza dengan dunia. Daripada Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, maka beliau telah katakan Nabi SAW telah bagi tahu surga ni mengandungi 100 lapisan kan. Setiap lapisan ni setiap lapisan boleh boleh memenuhi seluruh penduduk dunia kan. Dalam arti yang lain, Nabi SAW beritahu daripada Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi SAW, batu-bata dalam surga ni dibuat daripada emas dan perak, dan batu-batu kerikil ni daripada mutiara dan rubi, dan tanahnya daripada zafran. Barang siapa yang masuk syurga, dia tidak akan berhajat kepada apa-apa lagi keperluan, dan di syurga akan terus hidup dan mati tidak akan menghampirinya, dan juga bajunya tidak akan lusuh, dan mukanya tidak akan tua. Hadis daripada riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dalam hadis yang lain dia beritahu barang siapa yang selepas wuduk kan, barang siapa yang selepas wuduk kemudian dia angkat tangan dia membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian bila mana dia baca doa ni, maka ke-88 pintu syurga akan terbuka untuk dia. Daripada hadis ni diberitakan bahawa syurga ni ada 8 pintu. Ada 8 pintu. Bila mana kita baca doa selepas wuduk ni, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ke-88 pintu syurga akan terbuka kan, untuk kita. Jadi ahli syurga ni akan hidup dalam syurga selama-lamanya. Bila mana diumumkan satu ketika diumumkan, wahai ahli syurga, wahai ahli neraka kan. Maka ahli syurga dan ahli neraka ni dia akan tengok malaikat nak buat pengumuman kan. Apa pengumuman tersebut? Maut kepada maut kan. Di mana maut ni dalam pengumuman tu maut tu akan dijelmakan seolah-olah seekor kambing kan. Kemudian maut ni akan disembelih. Itu maut kepada maut lah. Maut ni matilah kan. Maut ni mati. Bila mana maut ni sembelih, bila maut ni dimatikan ataupun maut dimautkan, maka ahli syurga mereka akan faham bahawa mereka akan berada dalam syurga selama-lamanya. Mereka tidak akan mati. Tetapi bila mana ahli neraka pun dia akan tengok dia akan tengok, dan maka ahli neraka pun dia akan faham, maka tidak ada kematian lagi dalam neraka kan. Jadi ahli neraka akan berada neraka
selama-lamanya kan. Mereka yang tidak ada kalimah la ilaha illallah, maka mereka akan ada dalam neraka selama-lamanya. Mereka yang ada kalimah la ilaha illallah, akhir sekali mereka akan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni, mereka akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan mulia, inilah kehidupan kita yang apa? Yang kita akan lalui. Maka kita kena jagalah harinya. Kita kena jaga hari ni kalimah yang ada dalam diri kita ni, dan kita kena beritahu seluruh umat ni. Seluruh umat ni kalimah la ilaha illallah ni satu kalimah yang sangat berharga kan. Dalam apa dua keadaan, jangan sampai kita terlepas kalimah la ilaha illallah kan. Jika kita di sini di Malaysia ni, kita dah biasa dengar ceramah, biasa dengar ustaz-ustaz cakap tentang agama. Apabila kita pergi di Eropah sana ni, ataupun kita pergi pada negara yang banyaklah negara yang kita pergi, kita tak nak sebut di sini kan. Kalau kita pergi Filipina ni dulu-dulunya orang Islam kan, kita sedia maklum. Bila mana berlakunya dakwah Kristian berjalan, maka mereka mungkin tok nenek mereka dulu agama Islam, mereka kan agama Kristian. Mereka tidak ada kalimah la ilaha illallah. Maknanya kalimah la ilaha illallah telah keluar daripada diri mereka. Bila mana mereka mati tanpa kalimah la ilaha illallah, maka tidak ada surga bagi mereka kan. Mereka ada neraka selama-lamanya. Ini tuan-tuan mulia, ini kita kena banyak syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi kita kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari ini kita boleh semayang dengan selesa kan. Kita boleh datang rumah Allah SWT dengan selesa. Maka kita kena hargai, kena banyak syukur dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi tuan mulia, ini perkara sangat penting juga. Kita tengok dia kita dapat laporan daripada Eropah sana kan, daripada Turki kan. Saya pernah jumpa orang kan, dia kata dulu dia Islam, sekarang dia tak Islaman. Kita pun dah tak boleh nak fikir macam mana kan. Tapi inilah keadaannya bermakna tak semua orang dapat kalimah la ilaha illallah. Maka hari ini tuan-tuan mulia, kalimah yang ada pada hari ini, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, kita kena jaga. Kita kena bagi tahu tentang tentang kalimah ni, kelebihan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana saya bacakan Al-Quran tadi, menceritakan bagaimana Allah SWT telah berdialog dengan Nabi Musa AS. Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, apa ada pada tangan kamu? Nabi Musa SAW beritahu, ni tongkat lah. Tongkat aku gunakan tongkat ni. Tongkat ni guna untuk pukul daun jatuh dan kambing-kambing makan. Dan banyak lagi manfaat tongkat ni. Nabi Musa AS berkata kepada Allah SWT. Kerana Allah SWT perintahkan Nabi Musa AS untuk campak tongkat tersebut. Bila mana Nabi Musa AS campak tongkat tersebut dia jadi ular. Jadi ular. Kemudian Allah SWT perintahkan Nabi Musa AS tangkap ular tersebut kan. Jangan takut kan. Jangan takut. Bila mana Nabi Musa AS tangkap ular tersebut dia jadi tongkat semula kan. Bagaimana ini kisah tentang mulia kalimah la ilaha illallah kan. Kisah tentang iman, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu pada kita satu benda yang kita nampak manfaat, dia boleh jadi mudarat. Satu benda yang mudarat, Allah Taala boleh tukar dia jadi benda yang manfaat. Banyak lagi kisah-kisah dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kebesaran Allah SWT. Bagaimana kita kisah tadi, kisah surga tadi adalah benda-benda yang gaib, ini sebahagian daripada iman kan. Jadi dia masuk lagi dalam lingkungan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita sedikit masa lagi, saya sambung teruslah dengan sedikit pengumuman. Jadi alhamdulillah kita akan menghampiri Ramadan, maka kita telah pasang
carta lah, carta sesiapa yang ingin menyumbang kan, sesiapa yang ingin menyumbang untuk bulan Ramadan ni, maka apa dia alu-alukan, begitulah keadaan kita kan, apa ni dipanggil apa ni, ruang-ruang untuk kita apa, untuk kita berkorban ataupun berkhidmat kepada agama Allah SWT ni, sentiasa akan apa, sentiasa akan diberi ruang, sentiasa akan diberi peluang kan. Bukanlah apa, untuk sedekah ni bukanlah untuk kita apa, kita manfaat kepada apa jawatan kuasa ataupun ke ahli karya, tapi sedekah ni untuk manfaat diri kita. Cuma kita di sini jawatan kuasa menguruskan, cuma menguruskan. Bagaimana zaman Nabi SAW, apa ni, keperluan demi keperluan, pengorbanan demi pengorbanan, dia apa, dibukakan kepada para sahabat. Pengorbanan yang besar ni bukan Badar lah. Badar ni dia bagi apa? Bagi nyawa kan, bagi nyawa. Tapi tuan-tuan mulia, dari satu sudut memang perlu pada pengorbanan, dari satu sudut Allah Subhanahu Taala nak bagi kita peluang kan. Sungguhnya Allah Subhanahu Taala ni dalam bentuk pengorbanan ni, Allah Subhanahu Taala minta kita buat pengorbanan, mujahadah, susah payah. Tetapi Allah Subhanahu Taala tidak ambil manfaat. Apa pengorbanan yang kita buat ni tidak memberi manfaat kepada Allah Subhanahu Taala. Tetapi Allah Subhanahu Taala untuk bagi kita peluang untuk bagaimana supaya apa? Supaya bila mana di akhir kehidupan kita ni berjumpa dengan Allah Subhanahu Taala ni, kita telah buat beberapa pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu Taala. Bergantung kepada kemampuan kita kan. Bergantung kepada kemampuan kita, bergantung kepada keimanan kita kan. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bila mana apa perang Tabuk ni, asal kita dengar kisah, apa ni, dia bagi seluruh harta dia. Tetapi untuk bagi seluruh harta ni, kita orang-orang awam mungkin tak boleh lah, sebab iman kita tak mampu. Dalam kitab Fadilah Sedekah, bila mana kita buat pengorbanan ni, hati kita kena kaya lah kan. Bila mana kita buat pengorbanan, maka dalam hati kita tidak lagi meminta-mintaan. Kalau kita buat pengorbanan dalam hati kita masih lagi meminta-minta, bermakna kita belum lagi kaya, belum buat pengorbanan sebenar. Bila mana kita buat pengorbanan dalam hati kita tidak berhajat lagi pada harta. Ini kita kena usahakan. Bagaimana saya nak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kita sama-sama ambil apa? Ambil bahagian insya-Allah. Itu. Kemudian seterusnya kita akan ada pada 8 dan 9 lah, 8 malamnya, 8 dan 9 Februari. Kita akan adakan program remaja kan. Program remaja. Bermula 8 malam hingga 8 pagi lah. Pada 8 Februari dan 9 Februari, ini Sabtu dan Ahad. Kemudian kalau tuan-tuan sedia maklum, yang ketiganya ialah pengubatan pembinaan. Jumlah yang terkumpul setakat ini ialah 18,665. Jadi kita sedang sediakan tempat wuduk di sana. Sudah wuduk untuk muslimat, dan seterusnya kita akan buat sedikit penambahan untuk di bahagian belakang ni, untuk bahagian lantai, untuk memudahkan solat jemaat dan sebagainya. Dan seterusnya pengumuman yang keempat ialah insya-Allah kita akan mulakan dalam masa yang terdekat ni program pengajian anak-anak atau remaja. Waktunya di antara maghrib dan isyak. Boleh dapatkan borang daripada mana-mana AJK ataupun dalam WhatsApp lah. Mudah-mudahan dengan sedikit pengorbanan kita, dengan sedikit fikir kita, supaya anak-anak kita ni dapat ambil peluang sama-sama dapat meningkatkan bacaan Al-Quran, ataupun dapat peluang lah mengenal huruf lah. Sebab program kita tu program anak-anak, mungkin Iqra dan sebagainya. Kalau ada keperluan untuk program yang lebih tinggi ataupun lebih detail, insya-Allah kita akan usahakan. Insya-Allah kita tangguhkan program tazkirah dan pengumuman ni sampai kafarah dalam surah Al-Asr. Subhanallah walhamdulillah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Para jamaah diingatkan supaya jangan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah disampaikan. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Selamatlah umat tanpa dadah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kehidupan manusia semangnya dipandu dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi asas untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Segala perlakuan kita sama ada terang-terangan atau tersembunyi, sama ada berkaitan perkara halal atau haram atau tersembunyi, sama ada fahsya atau mungkar. Semuanya adalah cermin nyata yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadi kayu ukur sejauh mana kita sebagaimana hambanya taat atau ingkar terhadap Islam sebagai cara hidup yang sempurna. Maka memahami tanggungjawab ini dalam konteks maqasid syar'iyah amatlah penting. Bahawa syariat hukum dalam Islam bertujuan untuk memelihara 5 perkara asas, yaitu yang pertama agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Larangan terhadap perkara haram yang keji seperti penyalahgunaan dadah ini adalah langkah syarak untuk memelihara akal daripada kerusakan yang menjurus kepada hilangnya kemampuan fikir secara waras. Penyalahgunaan dadah juga akan merosakkan keturunan sama ada melalui pengabaian tanggungjawab terhadap keluarga atau kelahiran zuriat tidak sempurna akibat penyalahgunaan dadah yang terlarang. Larangan ini jelas menunjukkan keprihatinan syarak dalam memastikan kesetaraan umat manusia dan kelangsungan generasi yang sehat dan berintegriti. Oleh itu, menjadi kewajiban yang tidak boleh diremehkan bagi setiap muslim yang mukallaf untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Tanggungjawab ini bukan sekedar satu kewajiban, tetapi lambang keimanan yang tulus, selari dengan prinsip ubudiyah yang menyeru kepada ketaatan dan menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang keraguan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 sebagaimana yang telah dibacakan pada awal khutbah, yang bermaksud, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya atau kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya menyatakan, menurut satu pandangan, lafaz at-tahlukah ini adalah merujuk kepada segala perkara yang membawa kepada kerosakan dan kebinasaan, serta larangan supaya jangan melakukan perkara tersebut. Selain itu, kalimah at-tahlukah juga merujuk kepada sesuatu perkara yang harus diwaspadai dan berhati-hati daripadanya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kemaksiatan dan kemungkaran semakin berleluasa sehingga sebagian umat Islam sudah tidak merasa malu lagi untuk melakukannya. Kebanyakan kemungkaran yang berlaku pada masa ini seperti mencuri, meragut, berzina, mencabul kehormatan dan bunuh, salah satunya berpunca daripada penyalahgunaan dadah.
Kesan buruk penyalahgunaan dadah ini akan merosakkan akal sebagai pusat pertimbangan kebenaran dan kewarasan manusia. Akal yang rosak menjadikan seseorang hilang kemampuan untuk membezakan antara benar dan salah. Malah turut mengaibkan kemuliaan dirinya serta penghormatan terhadap insan lain. Hukum penyalahgunaan dadah ini dalam Islam adalah haram. Pengharaman ini adalah kerana boleh mendatangkan kerosakan yang besar terhadap akal, walaupun tidak membukakan seperti arak. Walaupun tidak memabukkan seperti arak, ia tetap mendatangkan kemadaratan yang bukan saja memberikan kesan kepada diri sendiri, tetapi turut menghancurkan institusi keluarga, menggugat kestabilan masyarakat, serta memusnahkan masa depan bangsa dan negara. Para ulama menghukumkan penyalahgunaan dadah melalui kias kepada arak. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin haramun wa kullu muskirin haram wa kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram." Maksudnya, setiap yang memabukkan adalah haram. Setiap yang memabukkan adalah arak, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Psikologi pelaku maksiat kebiasaannya bermula dengan rasa ingin tahu dan bimbang. Namun, lama-kelamaan dia mencuba, terbiasa dan akhirnya mempertahankan perbuatan tersebut. Ketika dia mula berasa biasa dan nikmat di dalam dunia khayalnya, maka berlakulah kehancuran dan kerosakan di luar batas akal sihat. Pikiran yang waras menjadi kusut, jiwa yang tenang menjadi gelisah, dan yang sehat menjadi susut. Keluarga yang harmoni bertukar kalang kabut. Semakin berluasa jenayah, mencuri, meragut, zina dan dosa besar lainnya. Akhirnya masyarakat menjadi kucar-kacir kerana penyalahgunaan dadah yang tidak boleh meninggalkan kebiasaannya dan mempertahankan kehendak songsangnya. Lebih membangkang lagi, tren penyalahgunaan dadah kini telah bertukar daripada dadah berasaskan tumbuhan seperti ganja, heroin dan morfin kepada dadah sintetik seperti sabu, pil kuda, ekstasi dan lain-lainnya. Jenis dadah baru ini bukan sahaja lebih mudah dihasilkan dan disebarkan, tetapi juga membawa kesan buruk yang jauh lebih cepat serta merosakkan mental dan fisikal. Justru dadah lebih baik untuk kita mengelakkan daripada menghampiri penyalahgunaan dadah. Memandangkan kesannya yang amat buruk, pepatah Arab ada menyebut, al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Akibat bahaya dadah pada tahun 1983 lagi, kerajaan telah mengisytiharkan dadah sebagai musuh nomor 1 negara. Seterusnya mewujudkan akta penagihan dadah atau rawatan dalam pemulihan, yaitu tahun 1983. Pindaan akta ini telah diwartakan pada 17 Oktober 2024 bagi meluaskan akses rawatan dan pemulihan kepada penagih dan penyalahgunaan dadah, serta menggalakkan rawatan dengan pemulihan secara sukarela. Dasar-dasar kerajaan dalam membanteras penyalahgunaan dadah telah dikuatkuasakan melalui pelaksanaan undang-undang serta peraturan yang tegas. Di samping penubuhan agensi khas, langkah-langkah ini diambil dengan harapan agar kesejahteraan dan keamanan rakyat dipelihara. Di samping memastikan akal manusia sentiasa dijaga demi kebaikan bersama, matlamat akhirnya adalah untuk membina sebuah negara yang produktif, aman, makmur dan harmoni.
selaras dengan visi menuju al-falah, yaitu kejayaan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tanggung jawab membantras penyalahgunaan dadah bukan hanya terletak di bahu pihak berwajib, bahkan turut melibatkan peranan penting keluarga dan masyarakat. Sebagai umat Islam yang cintakan agama, bangsa dan negara, adalah menjadi kewajiban kita untuk menyelamatkan saudara se-Islam dan masyarakat bukan Islam melalui pendidikan, pencegahan dan intervensi yang sesuai berdasarkan kemampuan dan pengaruh masing-masing. Usaha ini amat penting dalam membentuk suatu ekosistem Islam yang menjadikan jalan hidup terbaik, sekaligus membantu merealisasikan cita-cita sebuah negara yang harmoni dan sejahtera. Kepada mereka yang telah bertaubat dan kembali ke pangkal jalan, janganlah kita menghukum atau meminggirkan mereka. Sebaliknya, berilah peluang kepada mereka untuk memperbaiki diri dan kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang normal. Sikap positif dan sokongan padu daripada masyarakat sangat diperlukan bagi memastikan golongan ini terus dibimbing, dihargai dan diberi peluang untuk menyambung ke arah kebaikan bersama. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran penting untuk dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Yang pertama, umat Islam hendaklah menyadari bahawa hukum penyalahgunaan dadah adalah haram kerana ia membawa kemadaratan besar kepada diri, keluarga, masyarakat dan agama. Setiap anggota masyarakat hendaklah saling bantu-membantu dalam proses pemulihan bekas penakih dadah dengan memberi sokongan dan dorongan serta tidak meminggirkan mereka untuk bersama dalam masyarakat. Dan seterusnya, umat Islam perlu meyakini bahawa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tanggungjawab bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Dan mereka mendirikan sembahyang dan memberikan zakat serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 71. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أئمة المسلمين وأولاة أمورهم وجميع مسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلاور سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلاور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan, takdir yang buruk, dan kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah, kami mengharap perlindunganmu daripada hilangnya nikmat yang engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang engkau kurniakan. Lindungi negeri ini, negeri kami, datangnya bencana daripada datangnya bencana dan malapetaka. Ya Allah, hanya engkau yang maha menyelamatkan. Selamatkan umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestina. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dari golongan yang mengabaikan tanggung jawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggung jawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikan ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Kukuhkanlah ya Allah, kukuhkan ya Allah pegangan akidah umat Islam di negeri ini, akidah yang berteraskan ahli sunnah wal jamaah, yang berada di atas jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, serta jauhkanlah kami daripada segala fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شرف استووا اعتدلوا صفوفكم فإن tasfiya sufu min tamam salah. Lurus dan rapatkan shaf, penuhkan shaf hadapan yang kosong, ke depan lagi yang kosong, penuhkan insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Usolli Allah Jum'ah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وعلى كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى بجل الكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا ربنا مولانا سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله. 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 الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بغض ورسوله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وعلى كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ نقمه ويكافئ مجيده. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا، ولجميع مشايخنا ولأساتذتنا ولمن يكون علينا ولسائر المسلمين والمسلمات ومن أموات مشارق الأرض إلى مغربها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.